Baik, kembali dalam buletin awal ni. Kita bercakap berkaitan dengan kenaikan harga barang, harga makanan dan sebagainya. Tetapi antara isu yang mungkin menjadi perbualan dan juga hangat juga diperkatakan menerusi media sosial dan sebagainya, ada antara gambar-gambar yang viral adalah berkaitan dengan harga roti canai. Dan ini antara makanan pilihan rakyat Malaysia kerana cepat disediakan selain harganya yang dikatakan lebih murah berbanding makanan lain. Namun sejak akhir-akhir ini peminat makanan itu mula resah apabila dikatakan harga roti canai terutama di restoran dan juga bistro mula dinaikkan atas faktor kenaikan harga gandum di pasaran. Jadi kita nak melihat kepada perkara ini sejauh mana antara dakwaan-dakwaan ini berasas ataupun tidak. Kita nak mengupas mengenai perkara ini bersama dengan Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia atau PERISMA, Datuk Jawahar Ali Taib Khan ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Datuk, pertama sekali kita tahu kegusaran pengguna dan juga kegusaran rakyat Malaysia apabila bekalan gandum yang dikatakan tidak mencukupi sebelum ini disebabkan inflasi dan sebagainya, ada barang makanan yang dinaikkan. Apa pendirian PERISMA khususnya berkaitan dengan harga roti canai yang menjadi kesukaan dan juga menjadi makanan hidangan pagi dan juga malam rakyat Malaysia ini? Roti canai ni pada orang Malaysia ni boleh dikatakan dah jadi seolah-olah makanan ruji kita lah. Kalau nasi lemak, capati, tosi apa semua ni dah sesuatu yang wajib untuk sarapan pagi dan mudah sebenarnya. Kalau zaman dulu banyak roti canai kita boleh dapat dalam RM1. Baik, kita masih lagi bercakap berkaitan dengan ini. Bagaimanapun talian kita bersama dengan Datuk tadi terputus dan kami akan cuba mendapatkan kembali Datuk untuk kita bercakap lanjut berkaitan dengan kegusaran rakyat Malaysia berhubung dengan harga roti canai. Tetapi bukan saja berkaitan dengan roti canai, antara makanan-makanan lain. Pagi ini juga ada dalam kalangan rakan dan juga mungkin pengguna yang katakan teh ais pun dah naik. Daripada RM2.30 di kedai mamak, ada yang naik kepada RM2.50 untuk teh ais ikat tepi. Ini antara rungutan dan juga menjadi persoalan dalam kalangan pengguna dan juga rakyat Malaysia. Sejauh mana kita akan mendepani masalah dengan kenaikan harga makanan dan sebagainya. Dan kita tahu seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dengan RM100 bantuan diberikan kepada masyarakat dan juga rakyat Malaysia B40 untuk menampung keperluan harian, khususnya apabila kita melihat kepada isu harga ayam dan sebagainya yang berlaku sebelum ini. Baik, kita kembali bersama dengan Datuk Jawahar Ali Taib Khan menerusi Google Meet ketika ini. Datuk, sekali lagi, apa pendirian PERISMA berhubung dengan dakwaan dan juga kenaikan, mungkin ada bukti-bukti yang ditunjukkan oleh pengguna berkaitan dengan roti canai ini, Datuk? Roti canai ni ada harga dia bergantung pada tempat jugalah. Kalau hari ini saya ada di kampung saya, di Sabak Benam ni, roti canai kita boleh jual di sini RM1 lagi. Tapi bila ambil kira lokasi, kalau benda yang sama di Taman Tun umpamanya, kalau pergi area besar dengan sewanya, mungkin sampai mencecah RM3-40,000. Kemungkinan harga yang dia jual sana tu maksimum boleh sampai RM1.50, RM1.70 umpamanya. Tapi saya rasa kenaikan bahan-bahan mentah, kenaikan seperti kelantang umpamanya, minyak juga, dan memainkan peranan utama untuk kenaikan ini. Tapi pada dasarnya, PERISMA tidak menyokonglah kenaikan yang luar biasa, maknanya yang di luar jangkaan. Kalau berlaku kenaikan pun, kita minta kenaikan biarlah seminima mungkin yang tidak membebankan pengguna. Itu memang kami punya polisi. Dan dalam bisnes ni, dalam perniagaan ni, yang paling penting bukan keuntungan semata-mata yang kita cari, kita hendakkan juga keberkatan. Itu yang kami tekankanlah kepada ahli-ahli PERISMA, dan seboleh mungkin saya juga mohon pada ahli-ahli saya untuk kalau tahun sudah sampai Disember, saya minta semua ahli agar dapat mengekalkan harga jualan. Dan alhamdulillah saya rasa semua ahli kami ada hampir lebih 10,000
rangkaian restoran di bawah Prisma dan keahlian ada lebih 4,500. Mereka semuanya akur dengan apa yang saya pohon. Ini bukan saya perintahkan, saya pohon dan memberikan kerjasama yang baik. Begitu juga harapan saya sekarang. Sungguh pun kenaikan berlaku. Dengan baru ni gaji minimal itu juga memberi implikasi. Cuba pun RM300 ianya memberi implikasi juga kepada kita. Tapi pada saya juga sebagai timbalan Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan di pihak pengguna juga, kita juga perlu memainkan peranan. Bila kenaikan yang berlaku yang tak masuk akal umpamanya, kita sebagai pengguna perlulah bijak. Kita menggunakan hak kita sebagai pengguna. Kalau rasa satu kedai yang kita pergi tu harga yang dijual tu kita rasa tak masuk akal umpamanya, kita ada hak untuk boikot ke kedai-kedai tersebut. Itu hak kita sebagai pengguna. Sebab saya boleh bercakap berdua sebagai Presiden Persatuan Restoran Muslim Malaysia dan juga sebagai timbalan pengurusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga sebagai penaung kepada Persatuan Pengguna Melayu Malaysia. Dan dua-dua ini saya rasa kita perlu bijak dan kami di peniaga pengusaha restoran Muslim ni seboleh mungkin. Kenaikan saya tak boleh. Sekarang ni saya tak katalah tak ada kenaikan. Tapi saya pastikan jika ada kenaikan, biarlah seminima mungkin dan sesuatu perlu kerajaan buat juga agar dapat memanggil industri player ni seperti persatuan-persatuan pengguna umpamanya, persatuan pengusaha pula duduk sama-sama dan bincang dan berhalusi apa-apa masalah yang berlaku di kalangan player. Selepas itu mungkin kerajaan boleh kaji apa yang boleh kerajaan bantu. Kalau umpama je lah, kalau kita ambil perumpamaan. Kalau hari ini kita bandingkan minyak petrol RON 95 dengan 97 tu, sekali ganda dia punya beza dia, kerajaan memberikan subsidi berbilion-bilion sebulan. Dan apa lagi yang kerajaan perlu bantu, dan adakah perlu subsidi juga diberi untuk tepung gandum, minyak masak yang makin naik, pelantar yang makin naik. Mungkin sesuatu yang lain perlu difikirkan oleh kerajaan juga, insyaAllah. Dan kami sebagai pengusaha restoran bersedia bekerjasama dengan kementerian kami juga. Ada hubungan rapat dengan KPDNHCP, Kementerian Perdagangan dan Labaran Pengguna, dan kita berjanji dan akan akur apa sahaja amanat yang disampaikan oleh KPDNHCP, insyaAllah. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan oleh Datuk, terutamanya apabila kita melaksanakan hak kita sebagai pengguna, mungkin ada sesuatu perkara yang boleh kita lakukan sekiranya ada restoran ataupun bistro yang mengenakan harga ataupun charge yang sangat tinggi. Tetapi dalam keadaan sekarang, Datuk, bagaimana untuk kita mengimbangi antara keperluan dan juga survival pengusaha restoran itu sendiri dalam masa yang sama untuk melihat kepada kebergantungan ataupun keperluan rakyat dan juga masyarakat dan pengguna itu untuk mendapatkan daripada bahan makanan daripada restoran dan bistro berkenaan. Bagaimana perkara ini boleh diselarikan ataupun diimbangi dengan baik agar kedua-duanya mendapat manfaat daripada apa yang mungkin ditentukan oleh kerajaan dan Pendirian Presma sendiri berhubung perkara ini? Ya, pada saya cukup dah. Kita hendakkan win-win situation. Kita tahu yang terkesan memang dari pihak peniaga pun terkesan dan pihak pelanggan kami semenjak sungguh pun kita dah beralih ke pasar ke endemik dan banyak kenaikan harga dan banyak unsur-unsur yang berhubung kait dengan kenaikan ni. Mungkin matuan kita dan keperluan sesuatu barang tu agak tinggi bila banyak negara-negara umpamanya yang peperangan Rusia dan Ukraine juga mengambil kira semua ni, kenaikan berlaku. Tapi saya rasa kami di Presma ni, saya sebagai Presiden, apa yang saya amanatkan kepada ahli-ahli kesatuan saya, kita kena menjaga kebajikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Sebab kalau restoran mamak, dia boleh dianggap seolah-olah rumah kedua, second home untuk setengah tu. Saya boleh jumpa customer yang sama tiap-tiap hari. Lepas subuh mereka akan datang, mungkin balik daripada office nanti, suami isteri singgah lagi ke restoran kami untuk take away bungkus makanan belum lagi daripada yang order daripada Foodpanda apa semua ni. Itu semua sebenarnya konsep kita ni, kita hendak memberikan pelanggan ni bukan kepuasan daripada makanan yang sedap,
Tapi harga yang patut, itu yang paling-paling kita saya beri titik beratkan dan perlu seimbang. Kalau boleh kita janganlah umpamanya lah kalau kita ada itik emas. Kita tahu itik tu telur tiap hari dapat emas. Kalau kita tidak akan kita sembelih itik itu seolah-olah banyak emas dalam tu. Sanggup kalau kita tergamak kalau kita nak buat jenis kerja bodoh macam tu. Itu yang paling kita nak bagi penekanan lah. Itu juga nasihat saya kepada semua ahli-ahli saya. Yalah banyak yang berumur kata bisnes tak ada, pekerja tak ada, sewa tinggi. Ini semua adalah asam garam dalam perniagaan. Tapi saya percayalah insya-Allah kita sebagai orang Islam, seperti yang saya sebut tadi, apa pun yang kita buat, keberkatan itu kita perlu ambil kira. Itu yang paling penting. Bukan keuntungan semata-mata, keberkatan dalam perniagaan itu perlu kita titik beratkan. Ini seolah-olah satu CSR lah. Kita bukan makan free. Tapi apa yang kita buat ni, kalau kita dapat, sebenarnya kalau kos, ya, kalau kita juga ada ambil kira buat satu kata kenaikan daripada kos, daripada gaji, tepung, apa bahan-bahan yang kita gunakan dalam adunan untuk roti canai ni, paling tidak pun kos untuk roti canai itu, termasuk upah pekerjanya tadi, dah jadi lebih kurang RM1.07 ke RM1.80. Tapi saya, umpamanya di permis saya semua, saya jual setakat ni RM1.50. Saya tak kata kedai itu harga tersebut murah. Tapi itu pada kami, itu harga yang boleh kita bagi dengan servis yang kita berikan yang saya rasa yang terbaik kita bagi, dan kami menitik beratkan kebersihan, mutu makanan dan juga servis yang baik. Saya rasa yang lepas tu seperti mana saya sebut, hak kita sebagai pengguna. Itu perlu kita mana kita praktikkanlah hak sebagai pengguna ni. Kalau ada seperti yang saya sebut tadi, kalau rasanya apa yang diberikan, servis yang diberikan, makanan yang dijual rasanya dengan harga tak masuk akal, kita ada hak, kita boleh mengadu pada KPDN SCP umpamanya. Mereka ada akta pencatatan. Begitu juga saya rasa ada keperluan untuk kerajaan mewujudkan satu agensi di bawah KPDN SCP juga. Kalau kami di restoran ini, kerajaan ada, alhamdulillah, ada satu unit di bawah unit pemantauan penguasa yang memantau kami, dan ada sebarang aduan akan disiasat di bawah akta pencatatan. Dan saya rasa sekarang ini sudah tiba masanya perlunya kerajaan mewujudkan satu bahagian dalam KPDN SCP atau satu biro yang khusus memantau kenaikan harga-harga seperti ayam, sayur, apa puncanya. Itu sesuatu yang perlu kita wujudkan juga buat masa ini. Ya. Daripada apa yang Datuk nyatakan tadi, kepada pengusaha restoran, bukan sahaja kita memikirkan berkaitan dengan keuntungan, tetapi juga memikirkan berkaitan dengan keberkatan. Dalam pada itu, kepada pengguna, laksanakan tanggungjawab anda, kita ada hak dan sebagainya. Lapor jika ia mungkin meragui ataupun meletakkan harga yang sangat tinggi. Terima kasih Datuk Jawahar Ali Taib Khan atas diskusi ataupun reaksi yang cukup baik saya kira dalam kita melihat kepada perkembangan semasa berkaitan dengan harga roti canai, harga makanan dan sebagainya. Terima kasih Datuk. Kita nak berhenti rehat sekali lagi, tapi petang ini dalam cerita Umar Wati Ramayah, wartawan SOA ini akan membawa sekali lagi cerita ini di salah sebuah restoran mamak di Kuala Lumpur. Kita